Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dari mercu turun ke perdu, tiap saat langkah berhemat. KPM memacu, sekolah dipandu. Demi nak watan, pasti selamat. Mawar duri, indah merona, tumbuh pegagat tampak melata. Norma baharu, amalan kita, SOP dijaga di mana jua. Dalam kolokium perkongsian keberkesanan kepimpinan Senior Leader Team SLT, saya Rosnah binti Mahmud selaku penolong kanan hal ehwal murid SMK Agama Ikan ingin berkongsi satu inovasi iaitu pematuhan SOP penggunaan tandas dalam kalangan warga sekolah terutama pelajar. Inovasi ini kami namakan sebagai The Trailer Traffic Light System. KPM telah menyarankan jumlah penggunaan tandas dihadkan kepada 5 orang sahaja dalam satu masa tertentu. Cetusan idea ini dapatlah saya lakarkan dengan mudah dalam 6 perkaitan P iaitu perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, penambahbaikan dan yang terakhir ialah pendokumentasian. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perancangan iaitu P yang pertama, 3 perkara yang perlu diambil kira iaitu isu, punca dan juga penyelesaian. Perkara yang menjadi titik tolak kepada inovasi ini ialah pelajar kurang mematuhi SOP tandas yang disarankan oleh pihak KPM. Seterusnya yang kedua, punca. Ada 2 punca iaitu pelajar tidak menjaga jarak ketika berada di tandas dan yang kedua, budaya pelajar yang selalu dan suka pergi ke tandas beramai-ramai ketika waktu rehat dan budaya ini sering kita lihat berlaku di kalangan pelajar lelaki. Jadi untuk bahagian penyelesaian, di sinilah bermulanya cetusan idea untuk mengadaptasi sistem lampu isyarat iaitu merah tanda untuk berhenti dan hijau untuk maksud boleh lalu. 5 papan lapis berbentuk bulat dicat dengan warna merah dan sebelah lagi warna hijau. Bilangan paparan papan berwarna merah menunjukkan bilangan pelajar sedia ada menggunakan tandas pada masa tersebut. Sebaik sahaja selesai menggunakan tandas, pelajar akan keluar serta menterbalikkan papan kepada warna hijau. Maka ini memudahkan pelajar untuk mengetahui sama ada mereka boleh masuk atau mereka perlu menunggu di luar atau mereka perlu pergi ke tempat lain sebelum ke tandas. Ianya mudah kerana berada di laluan ramai pelajar. Okey, baik. Untuk P yang kedua, bahagian pelaksanaan, jawatan kuasa khas ditubuhkan di mana pengetua berfungsi sebagai penasihat utama. Penolong kanan pentadbiran sebagai penasihat kedua dan penolong kanan co-curriculum sebagai penasihat yang ketiga, manakala saya sendiri berperanan sebagai pengerusi untuk projek inovasi ini. Jawatan kuasa khas ini dibantu oleh 4 pembantu kami yang mahir iaitu Cikgu Muhammad Syahmizan di mana beliau juga merupakan penyelaras program 3K sekolah. 3 lagi dibantu oleh pegawai AKP kami iaitu Encik Najib, Encik Rosli dan Encik Helmi. Manakala untuk pengiraan kos, sebenarnya kami hanya memerlukan 6 bahan sahaja iaitu 1 keping papan lapis, 2 tin cat yang kecil saja, cat merah dan cat hijau, 2 berus cat kecil, tali, 2 keping banner yang bersaiz 2.5 darab 3 kaki dan yang keenam 1 batang penutup aluminium. Untuk makluman, suka saya kongsikan daripada 6 bahan di atas, 4 daripadanya adalah bahan sedia ada. Kami hanya perlu mengeluarkan kos untuk 2 bahan sahaja, iaitu untuk membayar harga tempahan banner dan juga penutup aluminium. Kedua-dua ini mempunyai berharga 80
RM27, di mana tadi banner berharga RM60 untuk 2 keping dan satu batang penutup aluminium itu tadi harganya RM27, jadi semuanya RM87 sahaja. Sangat berbaloi dan murah. Manakala P yang ketiga iaitu bahagian pemantauan. Cara pemantauan yang dilakukan ialah melalui jadual bertugas harian guru dan juga melalui rondaan pihak pengurusan sekolah sendiri setiap hari. Selain itu, respon positif pelajar juga menunjukkan sistem ini dapat diterima pakai, iaitu maklum balas melalui peti Student Voice TS25. P yang keempat, penilaian. Dalam membuat penilaian, pasti ada kekuatan dan kelemahan. Untuk projek inovasi ini, kami telah mengesan 3 kekuatan berbanding 1 kelemahan. Untuk bahagian kekuatan, sistem ini sebenarnya sangat mesra pengguna. Ia memudahkan pelajar untuk mengetahui bilangan pengguna tandas pada masa tersebut. Yang keduanya dapat membantu meningkatkan disiplin pelajar dalam pematuhan peraturan sekolah. Manakala yang ketiga, dapat memupuk semangat cintakan negara melalui pematuhan SOP norma baharu untuk membendung penularan COVID-19. Manakala bahagian kelemahan, satu kelemahan yang kami kesan, pelajar perlu diberi peringatan yang berterusan kerana masih ada lagi pelajar yang tidak menggunakan sistem yang telah disediakan. Namun demikian, kita sedia maklum untuk membiasakan diri dengan norma baharu perlu kepada masa. Lama-kelamaan, ia akan menjadi satu rutin. Seterusnya, kita pergi kepada P yang kelima, penambahbaikan. Melihat kepada kesan positif yang lebih mendominasi penilaian inovasi ini, kami bersetuju untuk menyebarluaskan penggunaan sistem ini di tandas guru dan juga tandas pelajar di asrama. Baik, kita sampai kepada P yang terakhir iaitu pendokumentasian. Tuan-tuan dan puan-puan, beginilah banner yang telah siap ditempah menunjukkan 5 bulatan. Okey, 5 bulatan merujuk kepada hanya 5 pengguna tandas dalam satu masa yang dibenarkan. Dan warna merah itu tadi merujuk kepada bilangan pelajar sedia ada dalam tandas dan warna hijau 3 itu merujuk kepada 3 lagi boleh masuk. Okey, kita tengok kepada langkah kerja. Langkah kerja membuat papan lapis bulat dimulakan dengan membuat lakaran dan diacukan di atas papan lapis. Seterusnya, setelah siap dipotong, ianya akan dicat. Banner yang telah siap dilakar, ditempah dan kemudian dipasang papan lapis di sebelah belakang sebagai bingkai supaya tidak mudah ditiup angin. Setelah siap, ianya akan dipasang dengan penutup aluminium supaya banner tidak mudah rosak apabila terkena hujan. Papan lapis bulat akan ditebuk lubang dan diikat dengan tali kemudian digantung di dinding tandas. Dah pun siap. Nampak sangat begitu mudah. Tapi walaupun mudah dan nampak remeh, tapi sebaliknya, tanpa kita sedar, ini adalah salah satu cabang kecil pemangkin pembinaan generasi pelajar yang berdisiplin. Kita tengok keadaan sebelum. Sebelum penggunaan sistem ini, pelajar nampaknya pergi ke tandas tanpa menjaga jarak dan berebut-rebut. Baik, itu tadi keadaan sebelum kita menggunakan sistem. Bagaimana kejadian selepas menggunakan sistem ini? Okey, selepas penggunaan sistem ini, pelajar nampaknya begitu teratur dan sangat berdisiplin ketika masuk tandas dan mereka memang patuh kepada SOP 5 pengguna tandas dalam satu masa. Baik, kita pergi kepada paparan yang ketiga iaitu bahagian OPPM. Dalam bahagian OPPM ini, objektif
Mengapa wujudnya inovasi untuk membuat pematuhan ini, iaitu memudahkan pelajar untuk membuat pematuhan SOP penggunaan tandas dalam satu masa yang tertentu. Kemudian kita lihat objektif khusus. Dalam objektif khusus ini, ia ialah untuk menzahirkan sokongan pihak sekolah dalam usaha negara mengawal penularan COVID-19. Yang kedua, untuk menyediakan generasi pelajar yang optimis. Dan yang ketiga, meningkatkan tahap kepatuhan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Yang keempat, dapat melonjakkan semangat bekerjasama. Dan yang terakhir, menyediakan warga sekolah amnya yang sentiasa bersedia dalam perkhidmatan mereka dalam menghadapi keadaan yang terdesak. Seterusnya, kita tengok kepada proses kerja. Dalam menyediakan kertas kerja dan mendapatkan kelulusan, ianya berlaku pada hujung Februari sebenarnya, sehinggalah ke minggu ke-4 Mac. Mesyuarat jawatan kuasa kami mula dalam minggu ke-3, minggu ke-2 dan minggu ke-3 Mac. Seterusnya urusan surat menyurat kami selesaikan sehingga akhir Mac juga. Dan taklimat, sama ada taklimat kepada sesama pengurusan, taklimat kepada para guru dan juga taklimat kepada pelajar yang kami buat secara berperingkat selepas solat maghrib di surau, juga selesai pada minggu ke-4 Mac. Manakala bahagian pelaksanaan separa selesai di sini, separa selesai. Kami menerima dokumentasi dan membuat penilaian dalam minggu pertama, minggu kedua, dalam minggu yang pertama April, penilaian, dan seterusnya pergi kepada bahagian pemantauan. Pemantauan kami buat pada minggu ke-3 Mac dan juga minggu ke-4 Mac. Penilaian program, proses penilaian program siap sepenuhnya pada minggu ke-4 Mac. Dan penambahbaikan kami dalam proses sekarang ini baru sedikit, dan itulah proses kerja untuk projek inovasi yang kami buat. Bahagian aktiviti ini tadi saya dah terangkan, dan itulah keseluruhan gambaran perkongsian yang dapat saya buat kepada untuk tatapan semua. Dan sebelum berakhir, saya pertontonkan video khas bagaimana penggunaan sistem ini, iaitu the Toilet Traffic Light System yang kami gunakan di sekolah. Akhir bicara, marilah kita bersama patuhi SOP, kerana ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Enak rasanya air selasih. Sekian sahaja. Terima kasih.